perakaunan, salam perpaduan dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar SPM 2022 yang akan menduduki dalam 20 hari bulan kita start peperiksaan. Jangan lupa kamu berada bersama saya iaitu Cikgu Arul dalam subjek yang berkisar tentang duit, macam mana kita nak kawal urusan perniagaan, iaitu subjek prinsip perakaunan. Selamat datang kepada semua. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada ES Tutorial Venture dan juga Masa University sebab memberi peluang untuk kita beri hot tips yang akan kita lalui dalam 45 minit yang akan datang. Jadi first, next. Okey. Dalam kita membuat persediaan untuk SPM prinsip perakaunan, apa yang perlu kita ada di dalam benak pemikiran kita iaitu dua soalan. Dan hebatnya prinsip perakaunan ialah kamu akan melangkah masuk ke dalam Dewan Peperiksaan dengan 20 markah yang kamu dapat daripada kertas 3 projek yang telah kita harungi. Mungkin anda dah dapat 17 markah, 18, 19 ataupun perfect 20. Kamu sedang melangkah masuk ke dalam Dewan Peperiksaan dengan mata. Bermaksud kamu dah ada satu keringanan dalam diri kamu. Jadi marilah kita lihat kertas 1 aneka pilihan. Cek. Dan saya akan beritahu apa yang kita kena tumpukan. Dan kertas 2 bahagian A soalan 1 apa yang kita kena fokus. Dan kertas 2 bahagian B soalan 2 dan 3 apa yang kita kena fokus. Dan yang terakhir kertas 2 bahagian B soalan 4, 5, 6 apa yang perlu kita beri tumpuan. Next. Dalam kita menyediakan kamu, ya, kita ada kertas 2A subjektif. Ingat, dalam kertas 2, alright, kita kena faham satu isu yang paling penting iaitu kebiasaannya kita ada dalam objektif, kita ada 50% campur tolak yang akan datang daripada kertas 1 dan 50% lagi akan datang daripada kertas SPM tingkatan 5. Manakala bahagian A merupakan bahagian A wajib jawab semua soalan. Soalan 1 10 markah, soalan 2 25 markah, soalan 3 25 markah. Ini kamu semua sudah tahu dan ini kamu wajib jawab. Bahagian B, pilih 2 daripada 3 soalan. Dan hari ini kita lihat apakah soalan yang perlu kita beri fokus, apa yang perlu kita beri pendedahan lebih. Sebab tarikh kita, tarikh keramat SPM untuk prinsip perakaunan 7 hari bulan 3 pukul 8 kita dah dapat soalan kertas 1. 10.15 kita buka kertas 2. Right, next. Kertas 1 aneka pilihan. Kamu akan diuji. Kamu akan diperiksa dari 3 aras, iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Soalan tingkatan 4 kamu akan dapat 20 soalan campur tolak. Soalan tingkatan 5 campur tolak kamu akan dapat 20 soalan, 40 soalan. Alright, next. Jadi kalau kamu dalam persediaan SPM, kamu kena jawab 400 hingga 600 soalan persediaan sebelum menduduki peperiksaan. Sebab daripada membuat 400 hingga 600 soalan, kamu telah mendedahkan diri kamu kepada pelbagai dan aneka jenis soalan. Alright? Cuba dapatkan 32 ke atas betul daripada 40 soalan. Mesti selesaikan semua percubaan dari 2019 hingga 2022 tahun ini punya trial. Next. Alright. Ingat, bila kamu sedang buat soalan objektif, buat 10 soalan, hantar ke OMR. Pastikan, alright, yang tak pasti bulatkan, datang dan buat kemudian, alright. Elakkan hantar jawapan pada 15 minit terakhir. Itu kamu kena wajib tahu. Next. Okey, saya dah beritahu tadi, inilah dia bagaimana soalan akan keluar, alright. Soalan 1 hingga 10 tingkatan 4, 11 hingga 20 tingkatan 4, 21 hingga 30 tingkatan 5, 30 hingga 40 merupakan dari tingkatan 5. Next. Okey, kita lihat. Ini ialah soalan kertas 1 aneka pilihan objektif, iaitu aras rendah. Soalannya cukup mudah. Jadi kamu hanya perlu mengambil kurang daripada 1 minit untuk jawab. Dia tanya, pada tahun kewangan 2009, kedai buku Ali masih merekod komputer pejabat pada harga belian. Tengok dah tahu. Alright, ini konsep. Konsep apa yang kita ada? Kita ada bertekalan berterusan, kita ada entiti berasingan, kita ada pemandangan ataupun pengiktiraf hasil belanja. Apakah kalau nampak merekod pada harga beli? Mestilah konsep prinsip kos. 3 saat dah siap satu soalan. Next. Dan kita lihat butiran manakah yang terdapat dalam akaun semasa perkongsian. Dan ini kamu kena buat percaturan yang lebih. Sebab di sinilah soalan kamu akan cuba menghantui dan membelungi kamu dengan satu benda yang kamu biasa tak nampak, iaitu gaji pekerja. Gaji pekerja mana ada di dalam kamu punya akaun semasa. Yang ada ialah gaji perkongsi. Jadi modal memang ada, tetapi yang biasa adanya faedah modal. Jadi soalan 1 dan 2 merupakan benda yang salah. Yang terdapat hanyalah iaitu bonus allowance gaji faedah modal
faedah pinjaman, faedah ambilan, dan juga iaitu perasaan untung rugi. Jawapannya 3, 4. Ambil kurang daripada 1 minit. Jadi D jawapannya. Next one. Alright. Dan mereka cari modal. Kita beralih. Dalam minda kita cuba lihat. Alright. Apakah formula nak mencari modal? Modal merupakan aset, selisihkan dengan liability. Ingat formula. Bila belajar, kena faham formula. Jadi, kenderaan merupakan aset. Jadi, 50,000 aset. Kamu campur dengan satu lagi aset, iaitu tunai. Tunai, siapa tak suka duit? 4,500 duit. Lepas tu kita ada overdraft. Overdraft merupakan liability, benda yang paling memberi tekanan kepada seorang peniaga, iaitu kita selisihkan dengan nilai yang bernilai 1,750. Kemudian kita lihat, kita ada akaun belum bayar, beli barang tak bayar duit, jadi menimbulkan tekanan untuk diri kita, iaitu bernilai 2,050. Dan seterusnya kita campur dengan orang yang insan yang paling kita sayang dalam perniagaan, iaitu akaun belum terima, nilainya ialah 3,550. Kita berusaha, jadi dapatlah jawapan. Ambil kurang daripada 1 minit. Seterusnya kita lihat balik. Alright. Sekarang kita masuk ke soalan aras. Next. Alright, aras sederhana. Aras sederhana ni kamu kena tengok. Dia akan bagi banyak, jadi kamu boleh ambil dalam masa 1 minit. Dia kata ciri-ciri perkongsian. Alright, kamu tahu perkongsian ini kita berkongsi perniagaan dengan orang lain. 2 orang minimum, maksimum 20 untuk perniagaan biasa. 2 orang minimum, 50 untuk perniagaan profesional. Liability-nya tidak terhad. Alright. Modal disumbangkan oleh pekongsi. Jadi nilai yang terbaik. Syarikat berhad, modal disumbangkan oleh pemegang saham. Keuntungan dibayar dalam bentuk dividen. Dan ini semua kamu kena faham dan fahamkan dan faham. Ini ialah tajuk 1 dalam kamu punya kertas, tingkatan 4. Next one. Kita lihat, dan ini juga mereka suka tanya perbezaan di antara ledger jualan dan ledger belian. Inilah bagaimana bentuk-bentuk soalan aras sederhana. Jadi kamu kena tahu, dalam jualan, adakah mengandungi semua akaun hasil? Tidak. Adakah mengandungi semua akaun belanja dalam ledger belian? Tidak sama sekali. Jadi perkara ini perlu dipotong dan ambil jawapan yang terbaik. Ini ialah soalan aras rendah ataupun aras sederhana. Right, next. Alright, dan mereka akan tanya juga dalam bentuk pengiraan, iaitu anggaran belian berikut dimiliki oleh perniagaan wawasan. Dan mereka tanya, 60% daripada belian adalah secara tunai, bakinya dibayar pada bulan berikut. Jadi kita beralih ke dalam kita punya whiteboard. Bagaimana nak membuat pengiraan untuk soalan sedemikian rupa, di mana kita ada 1 minit untuk jawab. Alright, mereka nak tanya. Jadi fahamkan betul-betul. Mereka dah kata 60% adalah secara tunai dan bakinya dibayar pada bulan berikutnya. Berapakah bayaran bulan Februari? Ambil bulan Februari punya 2,000. Jadi kutipan Februari bernilai dengan, ambil 2,000, kamu darab dengan 60%. Tetapi kamu jangan lupa 40% yang datang dari bulan Januari akan disumbangkan pada bulan Februari, iaitu jualan yang bernilai 1,008. Bakinya akan kita perolehi pada bulan Februari. Alright, inilah cara. 1 minit cukup. Seterusnya. Alright, ini aras tinggi. Memerlukan kamu kena fokus, baca, highlight. Sebab pada 7 hari bulan tersebut, kamu dah melangkah kaki ke Dewan Peperiksaan, dah buka soalan, ketua pengawas dah beri penceramahan yang ataupun dah baca peraturan, kamu dah tengok soalan. Jadi kamu tengok, ini soalan aras tinggi cikgu. Pelupusan aset bukan sama merupakan penjualan aset bukan sama. Itu betul. Jika harga jualan aset melebihi harga kos, nampak macam betul tetapi salah. Apa ungkapan salah? Sebab nak mencari keuntungan dalam melupuskan aset, bukan kita bandingkan dengan nilai kos aset, kita bandingkan dengan nilai buku, iaitu kos tolak susut nilai. Jadi soalan B dan C dah salah. Ini perlukan fokus. Ini perlukan penelitian. Kalau sedikit kita tersasar keluar, maka kita akan jatuh ke dalam kancah kesilapan dalam menjawab soalan tersebut. Jadi kena berhati-hati. Alright? Jangan terlalu excited. Jangan terlalu membawa diri kamu, oh ini soalan ni senang ni. Jangan. Pastikan kawal emosi, kawal kita punya keadaan, biar kita control the question. Not the question control kamu. Jangan perasaan menyelubungi kamu, kegembiraan ataupun kesusahan. Jangan. Relax, always neutral. Next one. Alright, sama juga.
antara berikut yang manakah benar tentang belanja hasil dan belanja modal? Belanja hasil ialah belanja-belanja biasa. Bayar sewa, bayar gaji, bayar faedah, bayar kadar bayaran. Belanja modal ialah membeli aset. Alright, contoh beli kenderaan, mengubah suai bangunan. Itu merupakan elemen perbelanjaan modal. Jadi teliti, baca satu persatu, dibenarkan, highlight, garis-gariskan, kertas boleh bawa balik, jangan risau. Conteng, ini ialah kamu punya alat untuk kamu mendapat A. Jadi tengok jawapan yang terbaik, pilih jawapan yang terbaik. Okay, next one. Di sini juga soalan berdasarkan pengiraan. Jadi saya dah tunjuk dua bentuk soalan yang berdasarkan konsep. Soalan ketiga, aras, rendah, sederhana dan tinggi, saya berikan dalam bentuk pengiraan. Jadi kita lihat. Alright. Sekiranya tiada perjanjian dibuat dalam perkongsian. Jadi ini kena cikgu sekolah mungkin dah membuat revisi padu dan tepat bersama kamu. Kalau tiada perjanjian, apakah kadar faedah yang patut kita ambil? Iaitu nilainya ialah, mari kita lihat whiteboard. Nilai tersebut, alright, 8%. 8% ialah di dalam akta perkongsian. Jadi kita lihat pinjaman yang kita telah buat ialah, okey, katakan pinjaman kita bernilai 8,000. Alright, sekiranya tiada. Jadi 8,000 darab dengan 8%, ia bersamaan dengan 640. Alright. Dan RM100 sudah pun dibayar. Alright. Jadi dalam akaun untung rugi kamu perlu perjelaskan nilai faedah yang patut bayar. Tidak endahkan. Alright. Belum bayar atau prabayar. Jadi nilainya 640. Dalam akaun semasa Ching kita letak yang masih kita belum bayar lagi, iaitu 540. Okay, next. Ini soalan aras tinggi. Dan inilah kamu kena faham. Kamu dah siapkan kertas satu, kamu dah relax. Bila keluar dari Dewan Peperiksaan, kamu kena betul-betul bawa bertenang. Kamu dah berusaha, kamu dah bagi yang terbaik. Alright, sekarang kamu kena ada satu, kamu kena rasa, okey, lepas ni kertas dua. Kertas dua lah yang akan memberi ataupun menyumbangkan markah yang banyak. Dalam kertas yang menyumbangkan markah yang banyak, kamu perlu lebih tenang. Okey, dan sekarang kita masuk. Bayangkan dah pukul 10.15. Kamu dah menjejakkan kaki ke dalam dewan untuk menjawab kertas dua, di mana inilah iaitu set ketiga. Set ketiga yang akan memberi kamu kilauan emas. Kilauan emas yang saya sedang cakapkan, saya sedang coretkan bersama kamu ialah A. Ingat, kalau mendapat A dalam prinsip perakaunan, kamu akan mendapat pelepasan mata pelajaran ACCA bila kamu ke Menara Gading. Alright. Sekarang kita lihat apakah yang akan diuji di dalam kertas kertas 2 soalan 1. Konsep, kena faham konsep. Wang sebagai ukuran, dah tahu semuanya kita nilai wang sebagai ukuran. Prinsip kos, alright, ataupun dulunya dikenali sebagai kos sejarah. Alright, pengiktirafan hasil belanja. Ini semua konsep. Dan kamu juga perlu faham kitaran perakaunan, iaitu bagaimana dari dokumen beralih kepada buku catatan pertama, beralih ke ledger. Lepas itu, lepas ledger, kita akan pergi ke imbangan duga, pelarasan, imbangan duga selaras. Lepas itu kita ada catatan penutup, baru penyata kewangan. Ini semua kamu kena faham. Dan juga kamu kena faham apakah nilai seorang accountant, credibility. Alright, so ada credibility. Alright, semua yang unsur-unsur yang menyumbangkan kepada pengiktirafan seorang accountant perlu difaham. MIA, apa itu MIA? Malaysian Institute of Accountant. Apa yang mereka buat? Mereka pendaftar accountant. MASB, Malaysian Accounting Standard Board. Apa yang mereka buat? Mereka menerbitkan piawaian dan menyemak piawaian yang lama. Alright. Kemudian kita ada MICPA, ACCA, yang menyediakan accountant yang bertauliah. Alright. Catatan bergu, konsep catatan bergu cukup penting dalam account. Alright. Kita lihat. Catatan bergu bersabetan dengan dua pergerakan, iaitu dari debit ke kredit dan kredit ke debit. Dan debit merupakan rumah untuk tiga elemen, iaitu aset, belanja, dan satu lagi ialah ambilan. Ambilan mengambil untuk diri sendiri. Liability, iaitu kita memulakan perniagaan dengan membuat pinjaman dengan orang, alright, ataupun
perniagaan ini beroperasi dengan menggunakan duit yang disumbangkan oleh orang lain. Kalau disumbangkan oleh pemilik, itu dipanggil equity. Dan satu lagi hasil. Yang boleh bergerak ke seberang sana biasanya aset kalau dia berkurang. Liability kalau berkurang berarah ke sebelah debit. Ini semua catatan berku. Pengiraan, saya dah beritahu kamu, pengiraan cukup penting, di mana pengiraan dari tajuk macam mana nak cari aset, macam mana nak cari liability, modal. Kalau kita lihat bagaimana nak cari hutang ragu, belanja susut nilai, bagaimana nak cari belanja belum bayar, prabayar belum peroleh. Dan kita lihat juga bagaimana nak cari ambilan, diskaun. Ini semua dalam bentuk pengiraan. Kalau kita tengok tingkatan 5, bagaimana nak cari tokokan, bagaimana nak cari margin untung kasar, margin untung bersih. Alright. Pusing ganti inventory, kemudian kita lihat kadar bayar balik, akaun belum terima, dan ini semua perlu kamu ada. Kalau kita lihat dalam rekod tak lengkap, modal akhir, tolak modal awal, tolak modal tambahan, campur ambilan sama dengan untung bersih. Ini semua perlu ada dalam konsep pengiraan. Dan kita pergi ke belanjawan tunai, bagaimana nak cari lebihan? Lebihan merupakan penerimaan tolak pembayaran. Bagaimana nak cari baki HB dalam belanjawan tunai? Baki BB campur dengan penerimaan tolak pembayaran dapat baki HB. Dan kita beralih ke tajuk penyata penyesuaian bank. Bagaimana nak cari baki akhir penyata bank? Bagaimana nak cari baki awal buku tunai? Alright, okay, next. Inilah konsep bagaimana soalan itu. Cuba menanya para pelajar dengan isu konsep, iaitu penyata kewangan perniagaan Fatah disediakan setiap tahun pada tahun 31 Julai dengan mengambil kira semua belanja prabayar. Prabayar kamu dah tahu. Cikgu sekolah dah sediakan kamu sehabis baik. Alright. Kamu dah setahun, habis 2 tahun kamu dah bertungkus lumus. Alright. Membakar keringat. Alright. Untuk menjawab soalan-soalan sedemikian. Okey. Nyatakan satu andaian dan satu prinsip perakauan yang sesuai dengan penyataan di atas. Andaiannya ialah kita dah tahu dah kan. Andaian ialah pengiktirafan hasil belanja. Prinsip ialah kita tengok tempoh perakaunan. Nah, ini cara nak jawab soalan. Cukup mudah, 2 markah sahaja. Next. Alright, klasifikasi account. Dia tanya aset semasa. Kita kan sayang aset semasa. Tunai, bank, akaun belum terima, inventory, belanja prabayar, belanja hasil belum terima. Ini semua aset. Benda yang sewa belum peroleh. Apakah bendanya ni cikgu? Sewa belum peroleh ni terlebih terima. Orang tak duduk rumah, dah bayar duit dah. Awak dah habaq. Dia kata macam tu. Sewa belum peroleh, dah buat duit, dah dapat duit dah. Itu dipanggil liability semasa. Cikgu, kalau kita tulis liability saja boleh tak? Boleh. Tapi kamu kan pelajar hebat. Kamu tulislah liability semasa. Itu je. Okay, next. Seterusnya kita lihat. Disuruh cari nisbah semasa. Ini konsep ke pengiraan? Mestilah pengiraan. Apakah formula nisbah semasa? Nisbah semasa nisbah semasa mudah. Right. Jadi saya sarankan para pelajar calon-calon SPM 2022 untuk tulis nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Jadi apakah nilai aset semasa? Aset semasa 40,000, liability semasa 20,000. Jadi kita punya kekayaan lagi besar daripada kita punya tanggungan. Jadi nilainya 2:1. Kalau tulis 2 saja boleh tak? Janganlah. Tulislah 2:1. Inilah dapat 2 markah. Lepas tu kita pergi hal lain pula. Alright, seterusnya apa yang kita nak lihat dalam kita punya percaturan dalam kertas 1 soalan 2 yang memberi kita 10 markah. Sebab genggaman 10 markah itu mesti wajib. Alright. Kita perlu dapatkan 10 markah sebelum kita melangkah ke soalan-soalan yang lagi berat. Alright, next. Dia tanya yuran yang diterima dan dibankkan. Dan kamu kena faham bagaimana nak buka akaun yuran. Ini pengiraan. Kamu kena faham, atau nak buat dalam bentuk formula pun boleh, nak buat dalam bentuk akaun pun boleh. Kamu ada buka akaun yuran untuk menjawab soalan ini. Di sini kamu tulis belum terima awal. Di sini kamu ada belum peroleh awal. Di sini kamu ada, apa dia di sini? Inilah yang kita nak cari. Pendapatan dan penerimaan. Belum peroleh di sini.
Di sini ada belum terima. Formula, jangan lupa. Bagaimana nak belajar formula? Lebihkan latihan. Akaun ini mudah. Lebihkan latihan. 7 hari bulan. Hari ini baru 18 hari bulan 2. 7 hari bulan tu. Tulis balik formula kertas majung, lekat. Tempek dekat dinding. Ikrok tiap-tiap hari. Boleh lah. Okay, next one. Kita nak berusaha. Jangan kita sambil lewa atau leka. 7 hari bulan tu, sikit lagi dah. Lepas tu kamu dah bebas prinsip perakaunan. A dalam genggaman. Kita lihat. Nyatakan andaian perakaunan yang tidak dipatuhi bagi urus niaga berikut. Alright? Sebab kamu dah bersedia. Kamu dah bersedia, cikgu sekolah, cikgu tuition. Kamu dah pergi seminar yang dianjurkan oleh dari jabatan-jabatan pendidikan. Kamu dah bersiap sedia. Ini ialah hot tips. Apa yang kamu kena tengok? Ini macam jurulatih kata, kalau kita main bola ni, defense kena kuat, attacking kuat. Kita attack dari kiri, kita attack dari kanan, kita attack dari tengah. Ini kita nak rempuhkan soalan tersebut. Jadi inilah yang kita kena tengok. Alright, yang pertama, perniagaan zawarah telah menghitung susun nilai kenderaan menggunakan kaedah baki berkurangan setiap hari, setiap kali menyediakan. Jadi dia tak ubah cara dia. Accountant tak ubah cara. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari cara yang sama, iaitu menggunakan, kita makan guna tangan kanan. Tangan kanan lah, tak boleh tukar hari ni kiri, esok kanan, tak boleh lah. Kan? Itu dipanggil konsep bertekalan, menggunakan cara yang sama. Macam semayang lah, arah kiblat je, hak lain tak boleh dah. Arah yang sama, cara yang sama, itulah yang dipanggil bertekalan. Puan Akila memaklumkan kepada pekerja bahawa kadar bayaran perlu diselaraskan. Kalau dalam soalan nampak belum bayar, prabayar, belum peroleh, terlebih bayar, konsepnya pengiktirafan hasil dan belanja. Alright, next. Yang ini, so yang ni penting, fokus dalam SPM. Sebab ini biasanya soalan yang biasa student rasa senang, tapi ada masalah kadang-kadang. Apakah kesan urus niaga terhadap aset, liability dan equity pemilik? Iaitu pemilik telah mengambil barang untuk promosi, ambil barang kasih free kat customer. Testing. Macam durian, potong durian kasih free. Apa kesan kepada akaun? Aset berkurang, tulis berkurang. Sebab bagi customer free, promosi. Liability, tak ada efek lah. Bagi free, takkan dia hutang orang. Equity pemilik, rugilah dia. Tapi kerugian itu akan membuahkan hasil. Promosi itu penting untuk meramaikan lagi. Alright, meramaikan lagi para pelanggan untuk berkunjung. Dalam konsep perniagaan ini kita bagi promosi, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3. Kenapa? Walaupun aset berkurang, equity berkurang, liability wajib kamu kena tulis, tiada kesan. Alright, salin balik jadual ini dalam kertas tersebut. Next. Alright. Sebelum saya melangkah ke kertas 2, soalan 2 dan 3, iaitu memberi 25 markah. Soalan kertas 2 bahagian A, soalan 1 yang 10 markah ini, buat dalam satu kertas saja. Soalan, kalau ada kosong bahagian belakang, jangan cuba jawab. Alright, biarkan. Soalan kertas 2, kamu perlu menggunakan kertas yang baru. Alright, sebab kalau ada masalah nanti kamu tak rasa tertekan, alamak tadi kena salin balik soalan 1, tak payah dah. Alright, okey, tapi yang sekarang ni yang saya nak beritahu kamu ni, soalan 1 kertas 2 ini kamu kena pelbagaikan soalan, berbanyakkan soalan, banyakkan tengok balik macam mana cara jawab. Dan masa yang saya bagi untuk para pelajar biasanya untuk jawab soalan 1 yang memberi 10 markah hanya 5 minit, maksimum 7 minit lah. Dah siap, dah letak, aku dah dapat dah 10 markah. Tadi kertas 1 tu mungkin dah lebih 30 markah dah dapat betul. Alright, so, ni dah siap. Sekarang kita masuk ke dalam degupan nadi, iaitu 25 markah. Kamu kena jawab 2 soalan. Apakah fokus kita tahun ini? SPM 2022. Orang Cina kata leng apa keluar? Alright, 2022. What is going to come out in this year's SPM? Fokus. Bukan saya kata garanti keluar. Fokus kita, macam mana kita kena buat persediaan. Macam mana kita nak meramaikan lagi, nak mendapatkan lagi banyak markah. Apa yang kita kena fokus tahun ini? Alright. Penyata kewangan milik kan tunggal. Ini soalan memang hot. Alright. Next one, kita lihat penyata kewangan perkongsian. Nanti kita tengok macam mana contoh soalan dia. Kelab dan persatuan. Rekod tak lengkap bentuk analisis. Kalau saya bagi tahu soalan 3 dan 4 ni macam-macam sama aja. Cuma satu tu untuk entiti biasa, satu lagi untuk kelab dan persatuan. Pengeluaran
perkilangan lah. Kita ada bahan langsung, kita ada buruh langsung, kita ada belanja langsung, kita ada kos prima, kos overhead. Inilah kita cari. Mana kita dia suruh buka akaun dagangan. Okay, next. Okay. Kertas 2, soalan 2 atau 3. 25 markah tahun ini. Kita fokus kepada milikan tunggal. Milikan tunggal merupakan soalan yang paling hot. 3 tahun secara berturut-turut tanpa berhenti soalan ini ditanya. Jadi adalah wajar, adalah patut kita bagi persediaan yang rapi. Mana tahu dia keluar tahun 2022. Alright, kamu dah jawab. Kamu kena pertama tahu mana masuk mana. Equity masuk kedudukan keuangan, aset masuk kedudukan keuangan, liability masuk kedudukan keuangan, belanja masuk akaun dagangan dan untung rugi, hasil masuk akaun dagang untung rugi. Jadi itu kamu kena buat satu analisis sebelum soalan itu. Alright? Dan kamu kena highlight, bulatkan. Kadang-kadang dia bagi jualan dengan belian sebagai salah ambil dekat atas, efeknya besar. Jadi itu yang kita kata, kita kena betul-betul rapi, kita kena betul-betul tenang bila menjawab soalan prinsip perakaunan. Salah ambil nombor, besar kesannya. Alright, jadi itu kita kena berwaspada, kita kena berhati-hati. Alright, jangan biarkan emosi, alright, orang kata mengelami kita. Kita harus dalam keadaan yang betul-betul kontrol. Kita tengok soalan, oh saya dah tahu dah. Jadi modal, belian, jualan, lengkapan, aset, kenderaan aset, premis bangunan aset, ambilan saya ambil untuk diri sendiri. Hutang lapuk, customer dah menjadi gila, melarikan diri, meninggal dunia, ataupun dah menjadi bankrupt. Jadi kita dah tahu dah, belanja rugi kalau customer melarikan diri. Hutang ragu ini belum lagi. Ada tanda-tanda nak lagi dah. Perasaan tu. Dia dah ada tu. Akaun belum terima itu customer, insan. Tapi kadang-kadang dia bagilah masuk sebagai. Okey, angkutan masuk, ingat dia adalah berkenaan dengan kos belian. Jadi 4 perkara yang kita kena faham, yang perlu kita campur dengan kos belian ialah 4 elemen. Elemen yang pertama ialah angkutan masuk Audi ya. Angkutan masuk, upah belian, duty import, barang yang kita beli ini mungkin bawang, kita buat ni bawang tu dari India, tepung tu dari China. Alright, kopi dari Indonesia, dan juga insurans belian. Alright, jadi kita ada angkutan masuk, upah, duty, dan yang ini akan menambahkan kepada kos belian. Dia tak masuk dalam kategori lain-lain belanja. Dia masuk dalam, lepas dah cari belian bersih, kamu cuba campurkan dengan 4 elemen ini, kamu akan dapat kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, dapat kos jualan, jualan bersih, tolak kos jualan, untung kasar, campur hasil, tolak belanja, untung bersih. Kamu dah ready masuk ke penyatuan keuangan. Alright, inilah bentuk soalan dia. Jadi memang dia punya elemen yang dia bagi pun banyak. Alright, next. Jadi soalan itu akan ada elemen-elemen dalam pelarasannya. Contoh yang biasanya, yang pertama, yang sinonim, yang memang dah jadi lumrah, inventory akhir. Dia bagi 2 nilai, ambillah hak rendah. Kita accountant ni kita ambil yang paling rendah untuk menjaga keuntungan yang pada nilai. Alright, that is a concept for that juga. Okay, kedua ialah kesilapan. Angkutan keluar 1250 tersilap masuk dalam angkutan masuk. Salah masuk. Alright, jadi itu kamu kena buat pelarasan. Nota kredit dihantar kepada pelanggan, belum direkod. Maksudnya barang rosak tu customer dah inform kamu, kamu belum ambil dalam percaturan. Jadi tambahkan pulangan jualan, kurangkan akaun belum terima. Perniagaan menyewakan ruang bermula, ini biasanya dia akan bagi. Alright, ini mungkin adalah hasil belum terima. Membaiki menggunakan duit simpanan duit dia sendiri. Kalau seorang menggunakan duit dia sendiri, itu merupakan konsepnya ialah modal akan bertambah, belanja pun bertambah. Inilah elemen. Jadi biasanya dia akan tanya, mesti ada satu kesilapan, akan ada satu belum terima atau belum bayar, kemudian akan ada satu ambilan, akan ada susut nilai. Susut nilai akan ditanya dalam 2 bentuk, satu garis lurus, satu baki berkurangan, hutang ragu, dan akan ada hutang lapuk. Dan ini semua kamu kena bersiap sedia. Kamu kena tahu bagaimana untuk membuat pelarasan dan mendapatkan dan letakkan dalam kertas jawapan tersebut. Dan satu lagi peringatan. Kebiasaannya, dengan tekanan, dengan emosi pada hari 7 hari bulan tersebut, banyak perkara boleh berlaku. Dan katakan jawapan itu, bukan saya rasa, katakan pada hari itu tiba-tiba akaun tak imbang, iaitu
aset bukan semasa campur dengan modal kerja, tak sama dengan equity pemilik campur dengan liability bukan semasa. Apa yang kamu kena buat? Jangan bazir masa nak cuba checking, nak cuba baiki balik. Jangan. Itu merupakan satu strategi yang cukup salah. Kalau tak imbang, tak apa. Kita melangkah lagi, kita buat lagi anjakan paradigma ke soalan nombor 3. Sebab markah diberi kepada setiap kamu punya pengiraan, kamu punya dah masuk dalam kamu punya format, dah ada dah. Alright, kamu jangan cuba nak bazir masa, nak cuba semak, nak cuba berbetulkan kesilapan, nak cuba imbang. Jangan. Strateginya tak imbang, tak apa. Kita jawab soalan 3. Next. Soalan 3 ialah penyata kewangan bentuk perkongsian. Kita lihat balik. Seperti biasa, kamu akan ada isu-isu berkongsian di atas dan mereka akan jadi kebiasaannya. Kalau soalan ini keluar, apa yang menjadi kehebatan? Dia biasanya kalau dia nak menyenangkan kamu, dia akan start dengan untung kasar. Tapi kalau dia nak testing kamu, nak betul-betul nak tengok kamu punya keupayaan buat akaun, dia akan mulakan dari jualan. Jadi kalau kita lihat dalam soalan ini, dia mulakan daripada untung kasar. Dia menyenangkan kita. Jadi mulakan daripada untung kasar, campur hasil, tolak lain-lain belanja, dapat untung bersih. Teruskan buat akaun prasingan untung rugi, iaitu campur dengan faedah ambilan. Tolak dengan bonus, tolak dengan gaji, tolak dengan allowance, tolak dengan faedah modal. Jangan letak nama. Format SPM terbaru, jangan letak nama. Letak faedah modal, faedah ambilan, gaji, itu saja. Dan juga kita buat akaun, kita akan dapat akaun semasa, iaitu kongsi untung ke kongsi rugi. Seterusnya. Dan kita akan ada pelarasan. Pelarasannya ialah tak orang kata sesusah ataupun dia setimpal dengan soalannya. Dia akan bagi kamu, mungkin dia akan bagi gaji yang belum bayar, hutang ragu, susun nilai. Dia akan menurunkan dia punya kesusahan. Jadi kalau soalan perkongsian bentuk penyata keluar, inilah persediaan kamu. Jadi kamu kena faham 4 elemen. Bagaimana nak sediakan akaun dagangan untung rugi? Bagaimana nak buat akaun prasingan? Bagaimana, satu lagi perkara, walaupun katakan soalan itu tidak menyuruh kamu buat akaun semasa, perlu tak kamu buat? Perlu. Kamu kena juga buat. Alright. Sebab kalau kamu tak buat akaun semasa, bagaimana kamu nak tunjuk dalam penyata kedudukan kewangan? Dan yang lagi ada kadang-kadang baca soalan. Penyata kedudukan kewangan kadang-kadang ditanya, tunjukkan bahagian equity pemilik sahaja. Dia tak suruh buat kamu semua. Kamu janganlah bazir masa. Ada student, soalan kata buat ni je, kamu buat dari starting. Jangan. Ini membazir masa. Alright, next. Kelab dan persatuan. Soalan ini, kelab dan persatuan, kita lihat balik. Kelab dan persatuan seperti biasa, dalam bentuknya ialah dia akan bagi yuran ahli, dia akan bagi penerimaan, pembayaran, dan dia akan bagi maklumat tambahan. Maklumat tambahan pun sama juga, milikan tunggal, dalam bentuk perkongsian kelab pun dia akan bagi. Ada kesilapan, ada belum terima, belum bayar, susun nilai, ada biasanya hutang ragu tu tiada. Alright, next. Okey, dan dia akan bagi baki akhir. Kamu kena buka akaun yuran saya dah tunjuk sebentar tadi. Okey, kamu kena buat akaun dagangan kios, kamu kena buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dia tanya berapa baki akhir. Nak cari baki akhir bank. Alright, kamu ambil baki awal, campur penerimaan, tolak pembayaran. Dan dia biasanya dalam soalan-soalan seperti ini, mereka akan selitkan satu soalan bagaikan penyataan. Mengapakah derma tidak dicatat dalam pendapatan dan perbelanjaan? Sebab derma yang didapatkan, okey, adalah untuk membina bangunan. Derma disumbangkan untuk membeli lengkapan. Jadi derma untuk membina surau. Ini semua ialah untuk membina aset, bukan belanja. Belanja ialah derma untuk jogoton. Itu mungkin hasil. Derma untuk hari kantin. Itu merupakan hasil atau belanja. Yang itu boleh. Kalau derma itu untuk membina aset, dia bukan belanja. Janganlah masukkan ataupun selitkan dalam dalam akaun pendapatan perbelanjaan. Seterusnya, rekod tidak lengkap. Dia punya format, dia punya style, kamu tak payah risau. Dia macam kelab dan persatuan. Jadi kami sambil menyelam minum air jugalah. Okey? Sebab kamu akan dapat benda yang sama. Sebab kelab dan persatuan rekod tak lengkap bentuk analisis sama juga. Dia akan bagi baki awal, dia akan bagi baki akhir, kemudian dia akan bagi seterusnya, dia akan bagi penerimaan bank dan tunai. Percaturannya sama, strateginya sama. Kelab dan persatuan ialah bukan untuk mencari keuntungan. Kelab bermotifkan menjaga ahli-ahlinya. Manakala rekod tak lengkap, berunsurkan perniagaan, tetapi pemiliknya tidak menyediakan akaun secara telus.
Alright, ada beberapa rekod telah hilang. Jadi kita menolong dia untuk menyediakan akaun sehabis baik. Alright, dalam soalannya biasa tanya, adakah akaun untung rugi boleh dikecapi dengan rekod tak lengkap? Boleh. Boleh, tiada masalah. Alright, seterusnya kita lihat. Seperti biasa, saya dah beritahu, mereka akan uji kamu dalam susut nilai, hutang ragu, pembetulan kesilapan, dan juga kamu jangan lupa belum terima, belum bayar, belum peroleh, dan juga prabayar. 4 elemen perlu kamu ketahui dan kamu kena tahu bagaimana nak untuk membuat pelarasan kepada tersebut. Kalau belum terima, kita campur. Prabayar, terlebih bayar, tolak. Belum bayar, campur. Belum peroleh, tolak. Prabayar aset, belum terima aset, belum peroleh liability, belum bayar liability. Ini kena faham. Susun nilai, kalau susun nilai garis lurus, ambil, darab terus. Kalau baki berkurangan, tolak dulu, baru darab. Kalau dia kata penilaian semula, baki awal, campur belian. Kalau ada jualan aset, tolak jualan aset. Tolak dengan baki akhir, kamu akan dapat nilai susun nilai. Alright, next one. Pengeluaran, topik yang panas juga tahun ini. 4 topik saya dah beri, kita tekan habis-habis. Kita pulun, orang Kedah kata pulun habis-habis. Alright, apa yang keluar? Milikan tunggal. Keduanya perkongsian. Ketiga kelab dan persatuan. Rekod tak lengkap. Dan satu lagi ialah pengeluaran. Pengeluaran dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi tahun ini kita rasa dah nampak dah. Bila kita lihat balik percubaan pelbagai negeri, dah nampak dah mula timbul soalan-soalan ini. Jadi tiada masalah. Benda ni senang. Kalau keluar dalam bahagian pilihan, saya sarankan kamu, sebab bila ada banyak informasi yang diberi, maka kita lebih, alright, boleh mendapat markah. Alright, seperti biasa, elemen yang perlu kita ambil 5 perkara, iaitu yang pertama yang kita kena faham ialah bahan langsung. Dalam pengeluaran ini bayangkan kamu masuk dalam kilang. Dalam kilang tu apa yang ada tu? Bahan mentah. Bahan mentah lah bahan langsung. Hak nombor 2 tu apa dia? Yang nombor 2 tu buruh. Buruh mana? Buruh yang buat kerja. Buruh yang tengok orang buat kerja, itu buruh tak langsung. Dia masuk overhead. Kerani pejabat tak masuk langsung. Hak tu endahkan je. Kemudian kita lihat, kita ada belanja langsung, royalty, nama perniagaan tu, royalty, ataupun dibagi belanja langsung. Dan seterusnya, yang inilah akan menyumbangkan kepada kos prima. Jadi kita tengok, bank tak payah, inventory ambil bahan langsung. Alat-alat kecil ni apa dia? Yang skru, nut, paku, tu alat-alat kecil. Nak cari macam mana? Saya dah kata dah, formula nak cari alat-alat kecil, kita lihat ke papan putih sekejap. Formulanya mudah. Nak cari alat-alat kecil, cikgu sekolah pun dah tekan dah, iaitu alat-alat kecil awal campur dengan belian alat-alat kecil, tolak dengan alat-alat kecil akhir. Yang ni je. Dah dapat dah baki. Alright, next one. Okay, dah dapat. Kemudian dia bagi belian bank langsung, boleh. Pulangan ada, mesin tu aset tak payah masuk. Peralatan aset tak payah masuk, tapi susun nilai kena. Angkutan masuk bank langsung, ya. Sewa tengoklah berapakah komposisinya untuk kilang. Yang kilang kita masuk, hak pejabat tak payahlah. Alright, penyelenggaran kilang masuk, kadar bayaran ambil yang kilang. Bahan api kilang masuk, alat-alat kecil saya dah kata dah. Gaji operator lah yang buat kerja, operator lah yang jaga mesin, yang buat produk, boleh masuk. Penyelia ni tengok dari luar je, dia overhead lah. Alright, pengurus kilang, duduk dalam kilang, duduk luar, tapi dia tengok je, boleh lah overhead. Akaun belum terima, belum bayar modal, tak payah. Okey, seterusnya seperti biasa, elemen yang sama, saya dah kata dah tadi, hak tula je masuk. Belum bayar, belum terima, prabayar, hutang ragu, susut nilai, kesilapan. Ini je elemen ada. Yang mungkin baru, royalty yang telah dibayar, mungkin lupa rekod. Royalty itu belanja langsung. Jadi, dan mungkin soalan itu boleh ditambah supaya kamu buat akaun dagang. Akaun dagang kamu dah tahu dah. Jualan, tolak pulangan jualan. Alright, jualan, tolak pulangan jualan. Dapat kamu punya jualan bersih dan next one. Alright, next. Okay, bahagian B. Kita go very fast. Summarizing dah. Alright. Untuk bahagian B 456, kamu kena fokus syarikat. Okay, titik pulangan modal, rekod tak lengkap, bentuk banding, penyata penyesuaian dan pelarasan. Okay, next one. Syarikat, kamu kena tahu 2 perkara.
Iaitu nak cari modal, nak cari dividen. Itu penting, buka ledger. Next. Kita lihat titik pulangan modal, bentuk perbandingan. Ini penting. Titik pulangan modal ni berapa unit yang kita perlu keluarkan untuk kita dapat balik kita punya keuntungan sifar. Jadi nak kena cari harga jualan seunit, formulanya dah ada, tengok balik apa yang cikgu dah sekolah cikgu dah ajar, kos berubah, kos tetap dan kita bagi. Dan biasanya mereka kata jelaskan titik pulangan modal. Next one. Alright, dan juga titik pulangan modal juga boleh keluar dalam bentuk penyataan begini. Jadi kamu kena faham apakah kos berubah. Kos berubah ialah bahan mentah, buruh, ini ialah overhead, ini boleh. Kos tetap ialah sewa, gaji, ini ialah kos tetap. Jadi kita calculate balik, kita kena cari margin caruman seunit. Next one. Inilah rekod tak lengkap bentuk perbandingan. Dan ini ialah perlu diberi fokus. Iaitu kita ada bentuk analisis dan ini perbentuk perbandingan. Perbentuk perbandingan tadi saya dah bagi formula. Modal akhir, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Apabila beroperasi ada orang bawa masuk modal, itu dipanggil modal awal atau modal tambahan. Campur ambilan, dapat untung bersih. Ini elemen kena faham. Next one. Penyata penyesuaian bank. Ini ialah bentuk perkataan. Ada juga bentuk potong, main bingo. Yang ni bentuk perkataan. Kamu kena faham. Kalau buku tunai, kamu campur dengan cek belum dikemukakan, kamu campur dengan pindahan kredit, kamu campur dengan dividen, kamu campur dengan faedah simpanan. Kamu tolak dengan cek belum kreditkan, kamu tolakkan dengan faedah overdraft, kamu tolak dengan buku cek, charge bank, pindahan debit, cek tak layan, kamu dapat, apa yang kamu dapat? Baki penyata bank. Next. Pelupusan aset, fahamkan. Ini ialah soalan tingkatan 4. Dalam soalan 4, 5, 6 akan ada satu soalan tingkatan 4. Iaitu pelupusan tahun ini diberi fokus. Melibatkan susun nilai. Next. Pelarasan ledger, saya dah kata. Soalan ini hot juga tahun ini. Iaitu kamu kena tahu macam mana buka akaun belanja, akaun hasil, hutang lapuk, hutang ragu dan juga akaun aset dengan susun nilai. Termasuk pelupusan. Next. Dokumen, kamu kena faham. Jurnal belian, jurnal jualan. Kamu kena faham jurnal pulangan buku tunai. Iaitu kalau invoice asal, masuk mana? Jurnal belian. Invoice salinan, masuk mana? Jurnal jualan. Kalau seterusnya kita dapat nota kredit, jurnal pulangan. Mana? Belian ke jualan? Alright. Kalau memo, ada perkataan tunai bank cek, buku tunai. Kalau tak ada, jurnal am. Kemudian kita lihat balik. Kalau resit asal, duit keluar. Buku keratan cek, duit keluar. Kamu tengok ada yang resit salinan, duit masuk. Itu kena faham. Dan juga jangan lupa kontra. Next. Alright, inilah bentuk-bentuknya. Kamu kena tahu invoice asal JB, bil tunai buku tunai, nota kredit asal ialah jurnal pulangan belian, nota kredit salinan jurnal pulangan jualan. Okay, next one. Alright, ini semua bagaimana kita perlu rekodkan. Dan ingat, mereka hanya suruh kamu rekod jurnal, jurnal khas dan buku tunai. Jangan kita cuba masuk ke ledger. Itu tidak. Sebab masa dalam kertas bahagian B ini sikit saja, 30 minit. Next one. Seterusnya ialah soalan yang saya pilih untuk tingkatan 4 tahun ini ialah dari buku catatan pertama masuk ke ledger dan imbangan duga. Dia akan bagi satu jurnal am, jurnal khas, seterusnya next. Buku tunai masuk ke dalam ledger. Next. Alright, okay. So, para pelajar yang saya cukup sayang, saya cukup hormati, alright. Hari ini 18 hari bulan 2. Masa untuk kita mengharungi peperiksaan sudah pun sampai. Alright, kita punya gendang telah pun dipalu, kita sedang menuju ke medan, alright. Dan saya ingin beritahu kamu dalam kita membuat persediaan ini. Ingat, kertas 1 cuba sedaya upaya buat 400 soalan. Daripada 400 soalan yang kamu buat ini, akan kena katakanlah 20 soalan kamu dah ada dalam genggaman. Dalam kertas 2, kamu dah tahu soalan 1-nya akan tanya konsep pengiraan dan juga kamu kena faham bagaimana buat catatan bergu. Dan kamu kena faham bagaimana kertas 2 bahagian yang paling penting, 25 markah, milikan tunggal, perkongsian, rekod tak lengkap, bentuk perbandingan, kelab dan persatuan. Alright, dan juga pengeluaran, jangan lupa. Dalam bahagian B, jangan lupa juga belanjawan tunai. Mana tahu tahun ini tiba-tiba timbul belanjawan tunai. Jadi kesempatan ini saya ambil. Prinsip perakaunan merupakan satu mata pelajaran yang harus menyumbangkan satu keputusan yang cemerlang untuk kamu. Sebab inilah masanya. Kalau kita tiada masa ini, tak adalah. Kita berusaha. Faiza azamta fatawakkal alal. Kita berusaha, kita bagi yang terbaik, yang tentukan kemudian. Dan satu lagi, jangan bincang lepas keluar daripada kertas 1. Alright? Sebab semangat kita untuk kita harungi kertas 2. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ES Tutorial dan juga thank you to Masa University
All the best kepada para pelajar SPM 2022. Salam perekawanan dan juga salam berjaya dan salam perpaduan kepada semua. Thank you. Romba nandri, vanakkam, share. Alright. The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, the world is now in recession. One thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future.
The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, the world is now in recession. one thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future.